A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi pada hari ini untuk siaran secara langsung. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa, perbincangan tentang topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan dan juga berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Islam yang sejati. Dan hari ini pada tanggal 15 Julai 2022 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1443 Hijrah, Saidul Ayyam, penghulu pada segala hari, iaitu Jumaat yang istimewa. Kita bawakan perbincangan tentang jatuh talak. Jadi bahagian kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang dibawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan saya ada terbaca di dalam kerangka akhbar yang bertarikhnya pada Oktober 12, 2021. Ini saya ambil agak lama sedikit, tapi yang mengejutkan saya adalah disebutkan di situ setiap 1 jam 5 permohonan cerai ataupun talak dilaporkan, dan dalam satu hari lebih kurang dalam 121 kes permohonan talak yang telah dilaporkan. Jadi ini satu benda yang agak merisaukan dan mungkin juga berada dalam 3 situasi. Yang pertama memang dalam keadaan dah rancang lama, yang kedua mungkin dalam keadaan tiba-tiba, dan yang ketiga mungkin dalam keadaan tanpa sedar, dalam keadaan marah, dan jatuhnya talak tersebut dalam keadaan dia sendiri tidak perasan telah tertalaknya pasangan suami dan isteri ini. Yang patut kita bincangkan pada hari ini dan juga kita ambil cakna berkenaan dengan jatuh talak. Baik. Seperti biasa, saya nak maklumkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, boleh pergi ke 2 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Keluarga besar Tanyalah Ustaz boleh bertanyakan soalan di 2 saluran kita. Tapi untuk buat panggilan ataupun bertanyakan soalan, pastikan soalan anda mudah difahami sesuai dengan topik perbincangan kita, dan juga kalau boleh satu penonton satu soalan, sebab kita nak ramaikan lagi ataupun banyakkan lagi soalan, raikan semua penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan. Baik, bintang ilmuwan pada hari ini yang bakal bersama dengan kita, yakni Al-Fadil Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh bersama dengan kita di studio. Apa khabar tuan? Apa khabar tuan? Kalau hari ini saya panggil Kapten boleh? Boleh. Kan selalu panggil Ustaz Nik Ustaz Nik kan, tapi kalau glamournya tu memang penonton-penonton dah biasa panggil Ustaz Niki. Jadi kita bolehlah panggil, kita selang-selikan dengan Captain mungkin Kapten Niki. Boleh insya-Allah ya, bersama penonton-penonton. Kapten Niki pada hari ini bakal menjawab persoalan kita berkenaan dengan topik jatuh talak. Jadi mungkin ada sepatah 2 kata awal untuk penonton-penonton, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Berin, syukur Allah Subhanahu wa taala setelah kita berkorban raya Aidil Adha dah 15 hari dah kita di Zulhijjah ini, alhamdulillah. Pengorbanan kita seterusnya setelah kita korbankan sedikit wang ringgit, tenaga, keringat dan sebagainya sepanjang pengorbanan berkenaan, maka hari ini kita akan melihat pada satu tajuk yang merupakan satu pengorbanan besar dalam rumah tangga, iaitu apabila berlakunya perceraian ataupun tolak. Dalam bahasa Arabnya tolak, kalau nak sebut Melayu mudah faham, tolak. Aku dah tak nak kat engkau, aku tolaklah engkau kan. Gitu. Jadi kalau dibaca dengan ejaan Rumi, ia sebut talak. Talak. Sebenarnya bukan talak.
apabila kita bahasa Arab dirumikan, bahasanya jadi dia punya bunyi dia jadi lain. Dia punya pronunciation. Pronunciation. Dia punya makharij huruf. Dia punya makhraj huruf tu dia akan lari jadi sebutnya talak, bukan talak, tolak, huruf ta kan. Tapi dah biasa Melayu talak. Sebab tu bila orang baca Quran dengan bacaan ataupun tulisan rumi, dia akan jadi Bismillahirrahman. Sebab ajaannya Rahman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya sedikit tebal. Maka tolak ataupun talak lah, Melayu sebut talak, atau bahasa lain tolak. Maksudnya ada satu perceraian, perpisahan yang sememangnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu abghadul halal indallahi at-talaq, iaitu benda yang paling Allah tak suka, Allah benci ialah perceraian. Di situ kerana apabila seorang itu telah berkahwin, dia telah membina sebuah masjid, orang kata membina sebuah kerukunan untuk menautkan di antara dua keluarga yang mungkin selama ini tak dikenali, tapi bila telah jadi persemandaan, jadi mak mertua, bapa mertua dan sebagainya. Apa ni, pak melangkang Bukan lain Zah. Bukan lain. Lain. Dia pak mentua. Pak mentua. Mother-in-law. Mother-in-law. Oi. Lain sebab ibu dalam perundangan lah maksudnya. Tapi kehebatan dia, kita telah membina satu masjid, umpamanya begitu. Tiba-tiba waktu yang sama kamu telah robohkan. Sebab Allah tak suka, iaitu Allah benci. Tetapi perbuatan itu masih lagi dalam halal, bukan kata haram. Haram maksudnya di situ walaupun Allah benci, tapi itulah sebagai solution terakhir mungkin bagi pasangan-pasangan yang mungkin ada masalah setelah adanya majlis suluh, perdamaian, tetapi tidak juga berhasil. Maka inilah natijahnya, iaitu kesudahan dengan suatu perpisahan yang mungkin pada ketika itu itulah solusinya. Mungkin selepas itu ada jalan reja'ah, alam kerujukan semula. Maksudnya tolak ataupun jatuh talak pada hari ini ialah kita nak melihat bagaimana berlakunya tolak. Adakah dia sunni, adakah dia bid'i, adakah dia benda tu yang dibenarkan, ataupun mungkin ketika itu dia wajib dah bercerai, tak boleh dah duduk bersama, mungkin kerana merosakkan ekosistem kekeluargaan. Boleh sebut guna ekosistem ekosistem kekeluargaan itu telah punah. Orang tengok macam ni ke keluarga, anak-anak tengok macam ni ke suami isteri, periuk baling ke sana, apa ni saji di atas katil, apa lesung sambal atas kepala suami. Maksudnya ekosistem keluarga itu telah rosak kerana perbuatan suami isteri berkenaan. Adakah ketika itu dia wajib berpisah ataupun bagaimana? Yang ini kita akan bincangkan dalam masa wajar ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada jalannya, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada jalannya. Satu perkara yang halal boleh tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak, kata Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Dan mungkin di awal ni kita nak tanya sekali lagi kepada Kapten Ustaz Nick kita, yang mana kalau dalam perkahwinan mungkin ada hukumnya wajib kahwin, haram kahwin, harus kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, ada hukumnya. Dan kalau kita tengok dalam tajuk ataupun talak ini sendiri, dia ada tak konsep dia macam itu, haram talak, wajib talak, ataupun harus ataupun makruh? Mungkin ada juga situasi macam itu, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, silakan. Baik, secara umum benda yang dibenci, benda yang dibenci, kita ambil kita, saya tak suka lah, benci ni saya tak suka kan. Saya tak suka makan belut, ikan belut macam belut kan. Tak suka kan. Adakah benda yang tak suka itu benda yang haram? Tak. Benda, kita je tak suka kan. Tak suka belut kerana dia mungkin sebab seperti ular atau sebagainya. Tapi hukumnya adalah harus. Maksudnya begitulah. Dalam perkahwinan kita mungkin ada situasi yang saya sebutkan pada awal tadi yang memunahkan ekosistem tadi. Maka ketika itu dia jadi wajib dah berpisah. Tetapi di atas nasihat daripada mereka yang pakar lah. Kalau kata qadi lah. Kalau kata mufti lah. Maksudnya hukum di situ ada ketikanya menjadi wajib apabila ekosistem, minta maaf saya gunakan ekosistem, iaitu apabila konsep sistem kekeluargaan itu akan rosak kerana dia menunjukkan benda yang tak elok dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, dalam keadaan biasa dia menjadi makruh.
Makruh ni dalam keadaan isteri yang baik, suami pun baik tapi tak ada apa-apa, saja duduk saja-saja. Kita cerai nak. Saja, tak ada nak buat apa, nak makan pun dah kenyang, nak tidur baru bangkit, duduk saja-saja tengok kat bini dia. Jom kita cerai. Dalam keadaan biasa itu makruh, walaupun dia dalam keadaan macam tu sebab isteri baik, suami pun baik, tiba-tiba je dia tidak menjadi haram tapi dia makruh, maknanya yang dibenci tadi. Ni maksud benci ni. Kalaulah dia ada masalah, lain kalau isteri ada masalah, itu contoh isteri tak dapat dikawal lagi. Suami kata yang baik juga suami tu yang kalau awak nak keluar, nak naik basikal nanti awak pakailah luar track suit yang besar sikit, jangan pakai legging. Orang kampung dah sebut dah, awak balik kampung pakai seluar ketat naik basikal tua. Jadi orang kampung nak pergi ke Bendang nak tengok lembu pun tak jadi tengok lembu, tengok awak. Tak dengar juga kan. Jadi oleh kerana keadaan demikian, maka ketika itu dah perlu dah sunat dan dia untuk dia melepaskan isterinya, maka jadinya hukumnya haram, kemudian jadi hukumnya makruh, kemudian ada juga yang disebut sebagai hukumnya adalah sunat. Maksudnya ketika itu dah sepatutnya dia berpisah. Ada keadaan biasa itu mubah ataupun harus, maka hukumnya terbahagi kepada 4 lah. Ibu ayah adik-adik sekalian, haram, tak boleh bercerai kerana tidak ada apa-apa sebab langsung, termasuk juga dalam makruh tadi. Kemudian wajib bercerai kerana dia merosakkan ekosistem kekeluargaan. Orang tengok keluarga, orang nampak buruknya Islam. Mana ketika itu di atas nasihat pakar-pakarnya, maka dia perlu berpisah. Dan keadaan sunnah, dan bukan sunat sunnah. Sunat dengan sunnah dia dalam beza tu. Dalam keadaan sunnah iaitu perbuatan yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, dan dalam keadaan biasa yang mubah ataupun yang harus. Itu hukum dia sama dengan perkahwinan ketika wajib, ketika sunnah dan ketika makruh. Dan ada ketika haram orang itu berkahwin kerana disebabkan sesuatu sebab yang menyebabkan dia merosakkan ekosistem keluarganya nanti. Sama juga konsepnya. Wallahualam. Baik, itu jawapannya sebentar tadi berkenaan dengan hukum ketika mana nak berlakunya talak ini. Baik, lepas ni kita cuba satu benda baru, itu perbetulkan cara sebutan itu bukan talak tetapi tolak. Dia K ke Q ujung tu? Q, tolak. Kalau ikut Q. Ya, Q. Dia tolak. Baik. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Kak Ju Zabidi. Ayo kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama, apakah jenis-jenis talak yang perlu kita ketahui? Dan soalan yang kedua, apakah hukum menjatuhkan talak? Jadi terima kasih diucapkan kepada Kak Ju atas soalan yang ditanyakan. 2 ini saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Ju Zabidi. Jenis-jenis tolak. Okey. Kita tengok jenis-jenis tolak. Ada tolak yang sunni, ada tolak yang bid'i. Itu dari segi nisbahnya. Kemudian dari segi ke lafaznya pula, ada yang lafaz yang soreh, yang jelas. Seperti contohnya, bukan cerai ni, maksudnya lafaz tu supaya nampak soreh ataupun jelas. Saya nak makan nasi. Itu jelas kan, itu maksud saya nak makan nasi. Ada satu lagi bahasanya saya lapar. Lapar itu ialah satu lapar kinayah, menunjukkan dia nak makan apa. Mana perlu kepada niat selepas itu nak makan nasi, nak makan roti mungkin, tapi lapar itu adalah umum. Maka begitu juga perceraian. Ada yang jelas, aku ceraikan engkau, aku pisahkan engkau, aku tinggalkan engkau dan sebagainya. Ataupun baliklah engkau ke rumah emak engkau. Adakah itu lafaz cerai ataupun tidak? Itu namanya lafaz. Segi lafaz dia ada 2, iaitu lafaz kinayah, sindiran, lafaz yang keduanya soreh, jelas. Itu segi lafaz. Dari segi sunnah ataupun tidak bid'ah, namanya ada sunni dan juga bid'i, iaitu sunnah mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bid'i yang tidak ikut sunnah. Nanti huraian ni kita akan huraikan. Manakala dalam kitab merujuk kepada kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, kemudian dia kata ada lagi berkaitan dengan lafaz, kemudian bid'i dan sunni.
pembahagiannya ada 3, iaitu satu laginya ada yang bercerai melalui kuasa isteri, iaitu khulu'. Maksudnya isteri itu yang membayar suatu pampasan tertentu untuk mendapatkan perceraian. Khulu' dengan fasakh dia lebih beza. beza. Khulu' isteri yang memohon, fasakh isteri tetapi diluluskan oleh qadi. Maksudnya seorang isteri meminta cerai, memfasahkan fail cerai kepada qadi ataupun siapa yang bertanggungjawab lah, qadi lah, tempat kita ni qadi lah, senang Kemudian bila didaftarkan atas tajuk apa, disebabkan kecacatan mungkin, disebabkan oleh apa-apa juga, maka telah dipanggil, dikaunseling dan sebagainya, maka keputusan qadi ataupun hakim syar'i pada ketika itu yang menjatuhkan talak, bukan suami, bukannya isteri. Suami kata aku tak nak, tapi oleh kerana kuasa fasah itu kuasa qadi, maka ataupun hubungan syar'i yang menjatuhkan dia, maka jatuhlah dia. Khulu' ini isteri yang cerai juga, tapi isteri yang minta, dia kata, bang saya tak tahan dah hidup dengan awak, saya tak nak ceraikan awak. Okey, tak apalah, saya akan bayar satu bayar tentu yang amount itu yang abang setuju. Ada yang amount sampai dia failkan 100,000, saya tak nak, saya nak 1,000,000. Jadi kalau isteri itu benar-benar ingin mendapatkan perceraian tersebut, maka dia akan failkan dan sanggup bayar dengan jumlah tertentu. Nanti kita akan huraikan satu persatu, insya-Allah. Insya-Allah. Itu mungkin baru tahu kita berkenaan dengan perbezaan fasakh dan juga khulu'. Baik, untuk hukum menjatuhkan talak itu sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton semua. Jadi jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita tentang topik munakahat pada hari ini, tentang jatuh talak. Baik, yang menjadi kerisauan adalah bila mana terjatuhnya talak itu dalam keadaan tanpa sedar. Mungkin dilafazkan dalam keadaan secara kiasan ataupun dalam keadaan secara dia tidak dalam keadaan sedar. Adakah itu jatuh ataupun tidak? Jadi itu mungkin sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton-penonton. Dan untuk kita meneruskan perbincangan, kita nak lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, yakni Siti Mawar. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, dalam membicarakan jatuh talak, apakah ciri-ciri atau faktor yang boleh berlakunya jatuh talak? Bagaimanakah yang dikatakan jatuh talak sama ada secara lisan, tulisan atau lafaz? Atau apakah memerlukan saksi dalam urusan talak ini? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada sahabat kita Siti Mawar atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz, bagaimana untuk proses jatuh talak ini? Perlukan saksi? Adakah ia secara lisan, tulisan ataupun lafaz? Silakan. Okey, kita akan sambung sikit yang yang hukum dengan Kak Siti Kak Ju ni kan. Dari segi hukum ada berapa tadi kita dah sebut, iaitu sunni, bid'i, mengikut sunnah atau tak mengikut sunnah, kemudian ditebuh talak ataupun tidak dibayar pampasan dan sebagainya. Itu faham dia dah clear itu. Maksudnya dari segi perkataan dia ada dua, jelas dan tidak jelas. Kalau dari segi kondisi isteri yang ditinggalkan, itu adanya bid'i, adanya sunni, iaitu mengikut sunnah dan tidak mengikut sunnah, iaitu ditinggalkan isteri atau diceraikan isteri ketika haid, ketika tidak ada haid, ketika disetubuhi ataupun tidak disetubuhi. Kemudian dibayar pampasan, itu khulu', ataupun tidak dibayar apa-apa pampasan seperti cerai biasa. Kemudian apakah hukum tadi kan? Hukum cerai. Hukum cerai kita dah sebut daripada awal, ada haram dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa-apa pun perceraian itu adalah benda yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia diharuskan dalam keadaan ada yang sunnahnya,
Namun Allah tak suka kerana sebuah masjid yang telah dibina tiba-tiba dirobohkan, kecuali atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Kalaulah memang begitu, maka ketika wajib, ketika sunnah, ketika dia menjadi harus, dan ketika menjadi makruh tadilah balik asal. Kemudian soalan Siti Mawar, Siti Mawar, kenapa berlakunya perceraian dan sebagainya. Tidak bukan. Sebenarnya kalau kita kata dah kahwin kemudian berlaku perceraian. Contohnya, kita dah ambil nasi, dah nak makan nasi, tiba-tiba tak ada makan nasi, atau dah makan separuh dah termuntah. Jadi, maknanya kita ibaratnya macam itulah. Kita nak makan tu, kita dah ambil nasi sedapnya, gam ni, biryani kambing sedap ya Allah, puk masuk je, tiba-tiba terkeluar. Mungkin sebab-sebab dalaman kita, perut kita marah, menolak makanan berkenaan. Mungkin minuman sebelum ini telah menjadikan penolakan makanan itu keluar. Begitu juga kita mengharapkan bila berkahwin dengan hantaran yang cukup mahal. Kadang-kadang kita mengharapkan dengan kita buat satu haibahan atau satu majlis yang wow, orang yang pun tahu, satu alam benua, alam jagat sehingga ke langit pun tahu kan. 7 pelosok bumi, 7 pasak langit semua tahu. Gah kata orang. Gahnya supaya orang tahu kita telah berkahwin dengan si Pulanah binti Pulanah sekian. Itu alhamdulillah, kerana itulah memang sunnahnya, supaya seorang berkahwin itu naklah dia ada wali. Walimah ni maksudnya buat satu kenduri supaya orang tahu, walaupun kecil-kecilan, supaya tidak timbul fitnah. Maksudnya di situ dia buat macam tu bukan apa, supaya dia seronok meriahnya perkahwinan itu, dan dia seronok. Dan kalau boleh dia til jannah, kan tulis tu, okey, kami semua mendoakan awak semua supaya til jannah, semua til jannah, anak cucu macam-macam. Itu memang pengharapan dan harapan dan cita-cita macam-macam. Namun dalam keadaan itu ada benda yang kita kata kondisi yang menyebabkan segala harapan itu terkubur. Mungkin disebabkan belum kenal lagi segala-galanya. Kita kata okey, bila dah kenal, aku tengok dulu dia ni memang laju, aku tengok, sebab dia akan ambil, dia ni pelari pecut, tapi kat dapur slow macam kura-kura. Satu, aku tengok dia, aku pergi rumah dia, masak sedap betul, pokoknya masak mak dia. Dia bukan dia masak, bila masak kat dia tawa hebel, kata tawa lembar. Maksudnya tak ada langsung apa yang kita inginkan, contohnya. Tapi sebenarnya benda tu boleh diubah dan belajar. Saya bukan nak cerita pengalaman. Saya ambil isteri saya orang yang umur bukan bawah tahun lah, umur 17. Maksudnya mak dia mengaku kata, ni belum pandai sangat memasak ni, macam mana ni? Tak apa, kita akan ajar. So alhamdulillah hatta sekarang, daripada 98 hingga sekarang Allah bagi kekal. Alhamdulillah, kita doakan juga supaya til ke syurga. Maksudnya dalam kehidupan pasti akan ada benda-benda yang kita tak suka kadang-kadang. Tetapi kalau kita ambil benda yang kecil ya, sebesar zarah, kita himpun, akhir sekali dia akan jadi sebesar pen. Maksudnya kesalahan kecil yang berlaku dalam rumah tangga jangan kita simpan menjadi kesalahan besar. Kalau dia kecil, boleh ditiup dengan mulut, tiup saja, abu-abu tu bagi dia hilang dengan tiupan mulut sahaja. Jangan perlu kena ambil apa ni panggil ni, penembok angin tu kan, penembok angin supaya hilangnya segala kotoran itu. Kalau daun sehelai jatuh, kita terus buang di halaman rumah, dia tidak akan menjadi longgokkan sampah kerana sehelai sahaja. Begitu juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, kalau satu kesalahan itu kita maafkan dia, maka dia tidak akan melekat di hati lagi. Tapi oleh kerana kita simpan sikit, isteri aku lembab buat kerja, masak tak sedap, lipat kain pun tak betul, basuh kain pun lambat, atas katil pun nak sebut macam 5-star hotel. Kalau nak rumah kita macam 5-star hotel, kahwin dengan orang yang kerja hotel yang buat. Tapi dah ustaz, saya dah ambil dia tu pun yang lipat kat hotel juga, tapi balik kat rumah dia tak jadi 5-star, dia jadi motel je ustaz, dia tak, contohnya. Mana kalau yang kecil pun kita jadikan besar, itulah punca persoalan tadi. Mana punca berlakunya perceraian. Yang kecil kita besarkan. Okey, jadi dia pun tanya lagi bagaimana jatuh talak, sama ada dengan perkataan, dengan tulisan dan sebagainya. Okey, yang tadi kita masuk dalam persoalan Kak Jun tadi, iaitu secara lafaz ataupun secara perkataan. Kalau perkataan itu jelas, kalau dalam kitab ni saya merujuk kepada kitab, boleh kita tunjuk kalau ada di rumah, kitab fiqh manhaj. Ini ialah yang masyhur di dalam mazhab kita Syafi'i, sebagai rujukan saya fiqh al-manhaji atas mazhab Syafi'i, iaitu Dr. Mustafa Al-Khain, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji. Rujukan di situ iaitu lafaz yang jelas itu seperti
aku ceraikan engkau. Jelas kan? Tak ada mana lain. Ada mana lain? Tak ada. Yang kedua, aku tolak. Tolak maksudnya tolak tadi dah, bukan talak. Dan yang ketiga, lafaz yang jelas itu juga disebut sini sebagai aku bebaskan, sarah, aku bebaskan engkau. Ini berdalilkan ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Itu berdalilkan ayat berkenaan. Maka seorang suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau, aku bebaskan engkau, aku farak ini aku pisah aku dengan engkau. Itu lafaz jelas. Kalau dia sama ada dengan mulut ataupun dengan tulisan. Tetapi dengan tulisan WhatsApp sebagai contoh, perlu kepada tabayun. Saya takut nanti ada je scam. Iaitu boyfriend lama dia scammer, dia trick kan, dia pun ambil, dia pun boleh buat, betul tak? Boleh. Maka di situ isteri pun percaya bahawa suami yang sebenar telah pun menceraikan dia dan sebagainya melalui tulisan. Maka ketika itu sekarang ni, sebab zaman teknologi yang sepatutnya digunakan dengan sebaik-baiknya tapi digunakan untuk keburukan, maka ketika itu perlu ada tabayun, ada penjelasan dan sebagainya. Siapa yang menghantar, daripada siapa. Suami dia kata memang saya yang hantar kepada awak dan saya memang nak ceraikan awak, maka jatuhlah. Walaupun dengan tulisan, walaupun dengan WhatsApp dan sebagainya. Satu lagi yang tidak clear ataupun yang tidak jelas, contoh bila raya pun ni kan, suami isteri kata, saya nak balik rumah mak saya. Suami kata, saya balik rumah mak saya dululah. Rumah mak saya, rumah mak awak tu sebelah je rumah. Dah, rumah saya dulu. Sebelah je. Buka jendela, rumah perempuan. Rumah isteri. Tapi nak suruh pergi rumah dia dulu. Suami kata, dah, rumah saya dulu kan, rumah saya dulu lah. Lalu depan rumah saya, baru rumah awak. Sehingga rumah saya tak, rumah saya dulu, baru patah balik rumah awak. Degil punya pasal. Kalau nak macam tu, baliklah rumah mak engkau. Baliklah rumah emak engkau. Tak ada lafaz talak, tak ada lafaz cerai, tak ada lafaz pisah, tak ada. Tetapi baliklah ke rumah emak engkau. Okey, pada ketika itu kena tanya si suami. Si isteri rasa, baliklah rumah emak engkau. Dia rasa was-was. Maka ketika itu naklah merujuk kepada ahlinya, sama ada pejabat agama, qadi ataupun pegawai syar'i dan sebagainya, untuk menentukan apa maksud baliklah in bracket. Baliklah rumah emak engkau. Apa maksudnya? Jadi ketika itu dia mengatakan panggil si suami. Panggil si suami dalam keadaan perbincangan dan sebagainya. Apa sebenar maksud Encik A baliklah rumah emak engkau? Adakah di sana ada terniat, ternawaitu, bahasa Melayunya ternawaitu cerai? Saya kata tak. Saya kata dalam keadaan itu, nak baliklah rumah mak engkau. Engkau balik rumah mak engkau, aku balik rumah mak aku. Tak ada niat cerai. Maka ketika itu tidak berlaku perceraian. Tetapi suami kata, memang dah dia nak balik sangat, baliklah rumah mak dia dengan niat, saya nak lepaskan dia, biar dia balik rumah mak dia selama-lama. Maka ketika itu jelas daripada suami menunjukkan dia ingin melafaz dan melepaskan isterinya dengan perceraian. Jelas dan yang ketiga tu mungkin dia tanya, dia kata perlukah ada saksi katanya. Oh, saksi. Okey. Yang ni tolong hafal ramai-ramai di studio, di rumah ya. Ada benda, 3 benda, salasun jidduhunna jiddun wa hazlahunna jiddun. 3 benda kalau kamu bersungguh-sungguh pun jadi, kamu bergurau pun jadi. Salasun jidduhunna jiddun wa hazlahunna jiddun. Gurau pun jadi, benar-benar pun jadi. Apa dia? Pertamanya an-nikah, nikah. Yang keduanya at-talaq, perceraian. Yang ketiganya ar-rij'ah, rujuk semula. Maksudnya kalau dia bergurau, contoh bergurau, dia bergurau kahwin. Ada anak perempuan, dia gurau aja sambil-sambil ni, saya ada anak perempuan, aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau, contoh gurau aja sambil-sambil minum kan. Rim belanja, saya pun aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau. Rim pun tak semena-mena, saya terima. 2 orang saksi ada, sah. Gurau aja. Rim kata, saya nak pergilah ambil isteri saya. Mana boleh? Tadi dah sebut dah. Saya gurau. No. Yang ni tak kira gurau. Ini jadi. Ataupun dia bergurau sambil-sambil makan petang-petang dengan isteri dia. Yang, kita bercerai. Saya cerai awak. Dia sambil bergurau je. Awak main-main ke? Saya main-main je. Main-main pun jadi. Jadi.
Tak boleh bergurau dengan perceraian. Tak boleh nak joke lah kononnya kan. Surprise ke, menyorok je. Tunggu je isteri balik. Isteri pun keluar. Saya ceraikan awak. Jatuh ataupun rojok. Maknanya semua balik, kita rojok semula. Isteri kata okey. Maka ketika itu semua tu akan berlaku. Bersungguh-sungguh pun jadi, bergurau pun akan jadi. Maknanya tak perlu pada saksi lah persoalan tadi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi, Siti Mawar. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan jatuh talak. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru berehat seketika. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Wow, satu benda yang cukup istimewa pada hari ini. Kita bersama untuk bersua muka dalam keadaan kita nak menuntut ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh bersama dengan kita. Mudah-mudahan semuanya dapat dalam keadaan yang terbaik dan mencatat segala apa yang diberikan sebentar tadi. Saya seronok bila mana dengar berkenaan dengan 3 benda yang bergurau tapi jadi yang Ustaz kongsikan pada kita sebentar tadi. Nikah, talak dan juga rujuk kembali. Ini benda yang patut kita perhatikan sebab dalam bergurau ada hadnya. Baik, tadi kita ada sebut berkenaan dengan talak itu mungkin dengan tulisan boleh jatuh dan perlu ditabayun. Secara lafaz memang jatuh. Lafaz juga ada 2, iaitu lafaz yang jelas ataupun secara sindiran ataupun kiasan. Tapi kalaulah ada orang ni, Kak Ustaz, dia niat dalam hati, dia duk marah betul ni, dia niat dalam hati, dia kata aku cerai bini aku ni, talak satu ni, dalam hati je, dia tak lafaz tapi hanya niat. Adakah niat itu jatuh? Okay. Silakan. Ini nasi kambing. Ya. Saya pun tengok kat dia. Makannya tidak Makannya tidak dan niat sedapnya. Kira makan ke tidak? Tidak. Tidak. Maka begitu jugalah perceraian ni. Kalau kita tengok kat bini kita kan, tengok ke gemung huduh ni, aku cerai juga. Kita kata dalam hati kita tapi tak kira lagi. Walaupun macam mana sekalipun, betul. Kecuali kita ada taklid. Taklid, cerai taklid lain pula ceritanya kan. Maksudnya dia bertaklid, sekiranya isteriku telah meningkat beratnya 150 kg dalam masa sejam, maka jatuhlah dia talak. Contohlah kan. Boleh jadi macam mana dia pam jadi 150 kilo per jam. Contoh dia. Sekiranya sampai tempoh berkenaan maka jatuh. Ini niat saja, tidak ada lafaz, tidak ada apa-apa pun, hanya ada dalam benak fikiran dan isteri pun tak tahu, tak ada siapa pun yang dengar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Maksudnya niat saja tidak mendatangkan hasil. Adapun yang bergurau tadi jelas. Gurau kahwin, gurau rojok, gurau cerai dan sebagainya. Baik, itu berkenaan dengan niat, maka tidak jatuh talaknya kerana hanya bermain di dalam hati. Baik, dan kalau kita saksikan pula soalan dari sahabat kita Syahiralia, dia bertanya untuk dapatkan penjelasan berkenaan dengan, katanya, Assalamualaikum, apakah perbezaan antara talak sarih dengan kinayah, serta boleh tak Ustaz bagi contohnya macam mana? Dia mungkin nak dapatkan sedikit lagi pencerahan berkenaan dengan 2 jenis ini. Baik, terima kasih kepada sahabat kita, saya serahkan kepada Ustaz. Ini berkaitan dengan dari segi lafaz, lafaz yang sarih ataupun lafaz jelas. Yang kedua lafaz kinayah, lafaz yang tidak jelas. Mudahnya begitu. Yang jelas ada 3 tadi yang kita sebutkan, talak, cerai, pisah. Itu jelas, mana aku pisahkan engkau dengan aku ceraikan engkau, aku tolaklah engkau. Itu jelas, tak ada makna double meaning daripada perkataan tersebut, tidak ada makna yang kedua. Tapi kinayah ini ada makna di sebalik, seperti baliklah engkau ke rumah mak engkau ke atasku haram dan sebagainya. Itu lafaz yang tidak jelas mengenai adakah cerai ataupun ada perkataan lain, iaitu ada double meaning di sebalik makna berkenaan.
iaitu baliklah rumah mak engkau, tinggallah aku sendirian, engkau atas aku haram dan sebagainya. Maka ketika itu dia bergantung kepada niat. Lafaz soreh tak perlu kepada niat. Dia balik kepada hadis tadi, hadis salasun jidduhunna tadi, wa hazlahunna tadi. Adapun lafaz kinayah sindiran ataupun lafaz sandar kepada sesuatu ataupun yang tidak jelas, maka dia perlu kepada niat. Ini bergantung kepada niat. Maknanya sebut dan juga niat. Kalau niat saja tak jadi, maknanya sebut dan juga niat. Aku tinggalkan engkau di sini. Ada dua makna. Maksud kau duduk sini ataupun kau ambillah semua barang-barang engkau daripada rumah aku. Dia pun ambil barang, dia pun tolak isteri dia hantar keluar. Adakah itu dikira cerai ataupun tidak? Bergantung kepada niat sang suami. Kalau suami kata aku sebenarnya halau dia keluar itu dengan niat aku berpisah dengan dia, maka di depan hakim nanti pun yang sama. Tetapi kalau depan hakim dia tukar pendirian dia, itu terserah kepada dia lah. Mungkin dia tak saya tak niat macam tu tuan hakim, saya hanya untuk menguguk dia sahaja supaya dia balik rumah mak dia, tapi dalam hati saya masih sayang kat dia, saya tak tinggalkan dia, cuma saya nak dia berfikir kerana dia banyak melawan, beta cakap dan sebagainya. Itu maksudnya soreh dan juga kinayah serta contoh yang telah kita berikan lah. Moga-moga Syahiralia berpuas hati. Mudah-mudahan kita yang berkahwin ini jangan buat sewenang-wenang dan semudah-mudah untuk kita melafazkan suatu benda yang boleh menyebabkan berlakunya perpisahan dan perceraian, takut masuk dalam bab yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak tambah sedikit soalan berkenaan dengan lafaz ataupun dalam keadaan talak dengan syarat ini. Saya buat satu contoh lah. Ada satu orang suami, dia balik ke rumah dalam keadaan letih. Dia biasalah balik ke rumah ni nak kadang-kadang nak teh, kadang-kadang nak kopi, nak air. Jadi dia pun sebut pada isteri dia yang buatkan kopi. Minta kopi. Lalu isteri dia kata orang tengah penat. Dia kata tak larat lah nak buat, abang pergilah ambil apa air dekat dapur. Dia kata pergilah buatkan kopi. Kalau tak buat nanti cerai aku, talak satu nanti. Senang dia kata. Jadi isteri pun pergi ke dapur, cek kopi tak ada. Habis, lalu dia pun bancuh teh. Jadi dia bawa teh ke depan. Suami dah sebut tadi, bancuhlah kopi. Kalau tak bancuh kopi, cerai nanti talak satu. Bawa ke depan air teh. Adakah dalam situasi ini talak itu jatuh? Okey. Kita tengok dalam perkataan nanti. Nanti, apa maksud meaning daripada nanti? Sebab nanti ni ada maksudnya nanti ni benda tetap berlaku. Faham. Mana aku akan ceraikan kau nanti. Tengok, aku akan ceraikan kau nanti. Benda tetap berlaku. Sebab aku akan nanti. Bila mana aku tahu? Maknanya kalau kau tak bawa kopi, aku cerai kau nanti. Kan? Bila isteri pun tak bawa kopi, bawa teh sebab kopi tak ada. Nanti bila? Tunggulah. Bila dapat teh, dia pun tengok teh. Maka ketika itu kalau dia tak lafaz tak jatuh lah. Faham. Sebab dia kata nanti. Ramai orang kata aku cerai kau nanti. Kau hati-hati, kau jangan. Kau dia warning macam apa dia panggil? Ugu. Kau jangan. Aku cerai kau nanti. Mana tak berlaku sebab aku akan. Benda yang akan berlaku. Tapi dia tak lafaz. Macam tadi aku, kecuali dia taklid. Taklid tak boleh. Jatuh. Tadi tak taklid, aku akan cerai kau nanti kalau kau tak bagi kopi. Itu ugutan. Tapi kalau dia kata sekiranya kopi aku tak dapat daripada engkau, jatuhlah engkau satu talak. Jatuh. Tu faham tu? Sekiranya dia tu talak itu taklid itu dia menggantungkan sesuatu itu kepada sesuatu. Iaitu talak itu berlaku apabila berlakunya alaq tadi. Contoh yang lebih mudah. Ini pen. Sekiranya awak menggunakan pen ini tanpa izin saya, jatuhlah talak. Betul itu. Isteri pun ambil pakai. Isteri pun ambil pakai. Saat dia pakai. Isteri tahu. Kalau isteri tak tahu lain. Faham. Isteri tak dengar. Dia taklid seorang-seorang dia. Isteri tahu lah. Kalau bini aku guna pen, jatuh talak ni. Bini pun guna. Bini tak tahu. Tapi dia kata, tadi aku dah. Ibu bagi tahu isteri dia. Tadi saya dah talak. Saya dah bagi tahu siapa. Saya tak tahu kata. Tak tahulah. Tak kenalah sebab tak tahu. Tapi yang ni kalau awak tak beri kopi kepada saya, jatuh talak, jatuh. Sekiranya awak keluar daripada pintu itu tanpa izin saya, jatuh talak.
Jadi isteri pun keluar tanpa izin. Tanpa izin dalam erti katanya tanpa minta izin. Satu. Yang kedua, ada makna lain tau. Maksudnya isteri keluar tanpa kerelaan suami untuk suatu tugas. Tapi kalau tugas biasa suami dah rela. Pintu yang sama. Maksudnya kalau nak pergi kerja, kalau nak pergi apa ke tempat apaian baju, tak ada masalah. Sebab tu rutin harian. Yang dimasukkan oleh sang suami itu sang suami itu ialah kalau keluar tanpa apa-apa yang aku izinkan, keluar untuk berpoya-poya, keluar untuk main-main yang tidak aku benarkan seperti rutin harian, maka jatuh. Tiba-tiba isteri keluar tanpa izin, maksudnya keluar tanpa yang diizinkan harian tadi, maka jatuh talak. Bagaimana pula nak elok supaya tak jatuh talak? Maka isteri jangan keluar pintu tu. Isteri kena keluar ikut pintu belakang. Kalau ada kata pintu ni je. Kalau dia kata handphone ni, maka handphone ni je tak boleh guna. Handphone lain boleh guna. Boleh buka. Handphone ni je tak boleh buka. Jangan buka handphone ni. Jadi kalau nak membenarkan isteri pula handphone kita ni ada WhatsApp dan sebagainya, kita kena tukar handphone ni kepada handphone lain. Adapun handphone ni bagi kat ustaz. Contohnya gitulah. Maksudnya kena ubah. Kalau pintu di sini dia tak lek, maka pintu ni kena ubah. Kecuali dia kata, kalau awak keluar sambil berjalan melalui pintu ini jatuh talak. Isteri kata, aku nak keluar tapi aku kena merangkak. Dia pun keluar ikut pintu tu merangkak. Jiran kata, pasal apa bini dia tiap kali keluar merangkak? Sebab tak boleh tarik balik dah. Tak boleh tarik balik. Bila dia tak boleh tarik balik kecuali dengan izin tadi. Maksudnya, saya izinkan. Sebab dia kata tadi, tanpa izin. Dia ingat tu, tanpa izin. Ini kalau disebut, kalau kau keluar kalau pintu ini jatuh. Itu izin ke tak izin? Tak ada. Sebab tu dalam satu-satu lafaz itu kita kena tilik satu-satu. Pihak pejabat agama ataupun hakim syar'i dia akan tilik satu-satu lafaz itu sama ada jatuh ataupun tidak. Bukan senang untuk melepaskan isteri yang kita beli dia dengan mahar dengan hantaran 30-40 ribu kan. Sayang juga nak lepas dah. Wallahu a'lam. Baik, itu yang dikongsikan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana adanya syarat ataupun diletakkan sesuatu ayat ketika mana untuk talak itu, maka hati-hati kerana dah lafaz sukar untuk ditarik kembali. Baik, untuk perbincangan seterusnya kita nak ambil lagi soalan-soalan dari sahabat kita di Facebook, tapi kita beri ruang dulu untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali duduk di meja perbincangan untuk kita teruskan ambil persoalan-persoalan dari penonton-penonton yang mana bermula daripada awal perbincangan kita sampailah pada ketika ini. Saya rasakan kerisauan tu ada dan juga satu ilmu baru pun banyak kita dapat pada hari ini berkenaan dengan bagaimana nak memahami konsep talak itu. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum, sekiranya sudah sah talak, itu kata kuncinya, semasa dalam iddah, mengapa si isteri masih perlu meminta kebenaran bekas suaminya untuk keluar rumah? Bukankah mereka sudah bercerai? Terima kasih kepada sahabat kita Intan Zurina atas soalan yang ditanyakan. Katanya dah bercerai tapi kenapa nak keluar rumah pun masih perlu minta izin. Dan sedikit tambahan, saya pernah juga dengar juga katanya bila mana sudah bercerai, sah cerai, dalam tempoh iddah, adakah suami itu masih perlu menyempurnakan nafkah kepada isterinya? Silakan Ustaz. Okey, baik. Perceraian secara umumnya dia ada yang disebut sebagai cerai rojai dan juga cerai bain. Ambil faham gitu dulu sebab kita tidak mendalami yang bab tu. Cumanya kita faham rojai ataupun rij'ah yang tak disebut tadi kan, jaddahunna jiddun tu iaitu an-nikah wa talaq wa rij'ah, rujuk. Maksudnya dalam talak raj'i ataupun talak satu ataupun dua yang boleh dirujuk semula tanpa ikatan pernikahan ijab qabul baru. Faham?
Faham maksudnya dalam tempoh iddah, dalam tempoh berkenaan dia masih lagi dalam kuasa sang suami dari segi nafkahnya. Nafkahnya apa? Nafkah tempat tinggal, pakaian dan juga makan minum. Batin tak boleh. Batin tak boleh sebab dia telah berpisah kecuali berlakunya rija'ah, iaitu dirujuk semula. Contoh, dia berlaku perceraian pada 15 hari bulan hari ni. Katalah lepas-lepas tengok, tanyalah ustaz tu, dia kata serabut aku tengok kau, dia kata serabut betul lah kau. Alah kita pisah lah, aku cerai lah kau, dia kata. Contohnya bini pun, awak abang cerai ke saya? Menangis. Okey, lepas duduk sekejap, dalam tengah hari suami rasa lapar. Nak dalam rumah hari kan, tak pergi kerja ni, bagi negeri-negeri yang ambil cuti hari Jumaat lah contoh. Dia tak pergi kerja, dia pun lapar. Dia kata kat isteri, yang tolong masak kan. Ada lebihan korban itu orang bagi kambing, ekor kambing lagi power kan. Makan ekor kambing tu dia rasa nak kepada isterinya, contoh mudah supaya orang faham. Nak kepada isterinya, dia telah bercerai. Maka ketika itu dia pun merujuk kepada isterinya, yang tadi tu tak sengaja kita rujuk Bini kata, yes, ya bedu. Maksudnya dia terima lah kan. Maka isteri pun terima. Maka itulah kira rujuk. Sebab itu dalam tempoh perceraian yang masih ada rujuk, kita kena minta izin dengan sang suami. Sebab suami masih ada hak rumah sewa untuk si isteri dalam masa tempoh 3 kali suci ini nanti. Dan edah berkenaan, kemudian dia ada hak makan minum, dia ada hak malabis pakaian. Maka dalam tempoh berkenaan suami masih bertanggungjawab kepada sang isteri, kerana bila-bila masa sahaja dalam tempoh berkenaan dia boleh rujuk semula kepada isteri tanpa ada saksi, tanpa ada ikatan baru. Bukan aku terima akan nikahnya setelah dinikahkan oleh walinya. Tak. Maksudnya dalam tempoh berkenaan suami kata, aku nak rujuk kepada kau. Contohnya ialah dah sekali suci, dah tahid cuci, dah tahid cuci. Masuk kali yang kedua, nak masuk kali yang 3. Katalah dah 2 bulan. Orang perempuan ni biasa sebulan sekali. Ya, haid kan. Sebulan sekali atau hujung ke hujung. Maka 2 kali haid. Dia masih lagi dalam tanggungan suami tu. Masih lagi. Sebab dia belum sampai 3 kali suci. So, bila dalam keadaan berkenaan, dia pun rasa, tengok anak-anak kesian kat si pulanah mengaku kesian kat dia. Tak apalah, pergi bawa motor kerja, kata pakai mana dia, yang kita rujuk, saya kesian tengok kat awak. Tak nak lah, biarlah saya hidup macam ni. Tak betul, saya kesian kat awak ni, saya rujuk lah. Suami isteri tak nak. Akhirnya saya kata okeylah bang. Maka dalam tempoh berkenaan dia boleh terus meneruskan perhubungan suami isteri walaupun tanpa akad yang baru. Sebab itu dalam tempoh iddah itu si isteri perlu meminta izin daripada sang suami, kerana dia masih lagi wajib nafkah kepada sang isteri. Sebab itu tadi wajib lagi kepada sang suami untuk memberi nafkah walaupun telah bercerai dalam tempoh iddah. Selepas habis iddah 3 kali suci, maka perempuan berkenaan telah pun bebas dan dia tak perlu minta izin lagi. Cumanya yang berlaku, sang suami ni marah kalau janda dia keluar dengan orang lain, pergi beli apa-apa. Awak keluar dengan siapa, pergi beli seorang-seorang. Ikut suka saya lah. Saya bukan isteri awak, saya bekas mantan isteri awak tahu. Dan dia boleh belagak dah habis iddah. Dalam iddah tak boleh belagak, kena minta izin sebab kita masih lagi makan daripada nafkah dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Okey, itu jawapan untuk soalan sahabat kita sebentar tadi. Dan kita nak lihat pula dari Cik Mah, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Menceraikan, katanya soalan saya, adakah jatuh talak jika seorang suami itu menceraikan isterinya semasa tengah marah? Ini bukan marah yang biasa ni, marah betul-betul. Kan, tengah marah betul-betul ni. Bukan cubaan Bukan cubaan. Ini betul-betul punya marah. Sangat-sangat marah sampai dia lafazkan, aku ceraikan kau talak 1000, dia kata. Oh, banyak. Jadi kalau talak 1000 tu jatuh 1 ke 3? Silakan. Aku cerailah engkau sebanyak ikan di laut. Sebanyak bintang di langit. Itu orang dulu dia punya pemain marah tahap gaban lah. Tahap gaban dia punya marah kan. Okey, dalam bab marah ni ada pandangan-pandangan ulama tertentu yang berkaitan dengan marah yang melampau. Okey. Cuma dia tengok di situ, marah melampau itu apa sebab dia punca jadi marah melampau. Sebab soalan tadi,
menceraikan isteri ketika marah. Ketika siapa marah ni? Ketika isteri sedang marah atau suami sedang marah? Suami. Mana tahu balik isteri yang suka babbling kan. Balik awal pun dia marah, balik lambat pun dia marah. Itu rezeki kau orang lah brother. Kau dapat isteri yang suka babbling. Babbling. Kita balik pukul 4.30 kan. Awal betul balik dia dah cekodok tak masak lagi. Kena bebel juga kan. Esok kita pun balik pukul 6. Balik lewat-lewat pergi rumah janda mana? Janda juga yang kena, kesian. Tak ada pasal-pasal, serba tak kena. Nasib kau bang, kau dapat isteri yang babbler dia panggil. Yang suka membebel. Tengok-tengok dia bebel marah, kita ceraikan dia contohnya. Itu jatuhlah sebab kita yang cerai, kuasa cerai kita. Tapi ini soalannya ialah kita marah yang gaban, marah betul-betul, kita pun cerailah. Adakah dia termasuk dalam perceraian biasa ataupun tidak? Okey, pandangan yang pertama iaitu jatuh. Sebab bergurau pun jatuh dan keadaan mana pun jatuh. Yang kedua kata tak jatuh sebab dia dalam keterpaksaan luar daripada kawalan. Sebagaimana orang yang mengigau, orang yang tidur, orang yang gila dan sebagainya. Itu apabila disebut dalam hadis raf'ul qalam, terangkat pena kan, raf'ul qalam malaikat itu iaitu terangkat kalam anis salasah daripada tiga keadaan, iaitu anin naimu hatta yastaiqazu, daripada orang yang tidur sehingga dia sedar. Maksudnya situ ialah orang yang tidur tiba-tiba dia buat perlakuan yang melanggar syarak, maka tidak boleh dihukumkan dengan hukum hudud syarak dia kerana dia luar daripada kawalan. Anil majnun hatta yafiq, daripada orang gila sehingga dia sedar, daripada kegilaannya, daripada sabiyu hatta yablugh, daripada budak sehingga dia dewasa. Maksudnya tadi kalau yang dah balik, dah dewasa tapi dia kadang tidur, mamai, dia duduk dua buah rumah, sebelah tu ada jiran dia yang duduk kesendirian, J lah katakan. Dia pun mengigau pukul 3 pagi, dia keluar pintu, dia pun masuk rumah sebelah. Kebetulan yang sebelah rumah pun juga mengigau, buka pintu. Mengigau, dia buka pintu. Jangan berlaku tu. Berlaku dia pun ketung kan, kata berlaku yang punya. Maka tak dikira sebab dia mengigau. Faham. Tapi mengigau betul lah. Jangan cakap macam tangkap kata. Saya mengigau tadi tu sebenar. Mana tahu awak mengigau? Saya tahu dah saya mengigau, mana dia buat lah tu. Kalau dia tahu dia mengigau, masa dia buat mengigau. Kalau buat mengigau maka tetap kena lah. Ini betul-betul mengigau yang tak tahu apa-apa. Ada kes kawan saya yang memang penyakit dia mengigau, dia akan buka pintu ketika pagi, dia pergi ke sungai belakang rumah dia. Jenuh ayah dia kunci rumah dan sebagainya. Itu mengigau betul, mengigau betul. Jadi kalau mengigau orang yang tidur maka tidak diambil kira. Contoh dalam tidur dia, tidur betul. Tiba-tiba, aku cerailah engkau dengan talak 1,000. Contoh dia kan. Bini kata, itu bunyi suara sampuaka. Sampuaka bunyi ni. Rupanya suara suami dia menceraikan dia, talak bintang 1,000 ataupun 1,000. Okey, bila 1,000 dia talak, pandangan pertama kata satu je sebab lafaz tu terlalu banyak, kira satu. Ada kata maksimum bagi 1,000 ialah 3. Maka jatuh 3. Nak pakai memang terserah lah. Boleh pakai dua-dua keadaan, iaitu kalau bintang di langit, ikan di laut, atau sebanyak pokok yang tumbuh di hutan, macam-macam lah sebab nak marah, atau sebanyak kera di hutan. Macam-macam dia sebut sebab nak marah sangat. Maka ketika itu kalau ikut pandangan, kalau kita tengok dalam Bayan Linnas sekalipun, mufti menyatakan keadaan demikian ada dua keadaan. Satu kata jatuh talak, pandangan yang kedua kata tidak jatuh talak, bersandarkan, berkiaskan kepada orang yang sedang mengigau ataupun orang yang sedang dipaksa, kerana dia marah tu seolah ada kuasa lain yang memaksa dia jadi menggigil marah dan sebagainya, maka ketika itu dia melepaskan. Tetapi pandangan pertama kata jatuh itu untuk menjadi satu peringatan kepada sang suami, jangan engkau bermain-main dengan tolak dan sebagainya. Jadi yang kes tadi kalau sebanyak bintang dan sebagainya, dua pandangan juga, satu kata satu kata 3 dan ke atas. Betul-betul marah tu sebanyak ikan di laut katanya, tak terbilang. Sebenarnya ada juga situasi yang suami mengaku bujang. Jadi bagaimana keadaan ini? Adakah jatuh talak isteri di rumah ataupun tidak? Jadi yang ini kita akan bincangkan sebentar lagi untuk sambungan di TV9. Tanyalah Ustaz berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Subhanallah, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita pada hari ini tentang topik munakahat, iaitu jatuh talak istimewa 15 Julai 2022 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1443 Hijrah kita dipertemukan. Baik. Tadi sebelum berehat, sebelum beralih ke TV 9, saya ada sebut kepada penonton-penonton bagaimana satu situasi seorang suami mengaku bujang. Dia jumpa dengan mana-mana orang, dia kata, saya bujang lagi, saya belum kahwin lagi, saya belum ada isteri lagi. Dia sebut dia mengaku bujang padahal sudah pun ada isteri, sudah pun berumah tangga. Adakah situasi ini, walaupun dia tak sebut perkataan talak, tak sebut perkataan berpisah, bebas dan sebagainya, adakah ini juga boleh dikira sebagai jatuh talak isteri yang sedang berada di rumah? Jadi bagaimana? Jom dapatkan pencerahan dari Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya, saya bujang ni. Saya masih bujang. Okey. Dalam perkataan saya bujang dengan saya masih bujang dan sebagainya lah. Ini biasa perkataannya orang lelaki lah. Lelaki bila ni, kau, saya bujang. Biasanya mengaku depan perempuan-perempuan lain lah. Kononnya dia ni bujang dan sebagainya. Okey, di sana ada banyak maksud di sebalik bujang tu. Satu, maksudnya saja berseluruh kerana dia bujang pada ketika itu. Maksudnya dia keseorangan pada ketika itu, isteri berada di kampung dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dia masih lagi bujang 3. Orang lelaki dibenarkan untuk berkahwin 4, mana 3 lagi masih kosong untuk dia. Itu pun satu hal. Dan satu lagi boleh jadi maksud bujang di sini maksudnya dia tu alone dan dia ingin berpisah dengan isteri. Itu lafaz kinayah tadi, masuk dalam bab kinayah. Tapi dia memerlukan niat dan ini mungkin kalau kita tengok dalam fatwa mufti pun dia menyatakan seorang yang mengaku bujang di atas niat untuk bercerai dan sebagainya, sikit sangat dia punya kecenderungan ke arah perceraian tadi. Maksudnya aku ni akan jadi single selepas menceraikan engkau. Itu maksudnya gitu. Jadi panjang ceritanya. Tapi bila pergi ke mahkamah ada banyak kes dah berlaku. Bila sebut bujang, isteri pun rasa tak sedap. Baguslah isteri macam tu, maksudnya kata, macam jatuh kok, bahaya duduk bersama ni kan. So dia pun merujuk kepada pejabat qadi atau pejabat agama, menanyakan maksud yang sebenar. Tanya suami kata tak, bujang tu masa saya hantar dia balik ke kampung, jadi saya bujang lah di sini. Satu. Yang kedua, saya berseluruh dengan kawan-kawan perempuan saya masih bujang. Maksudnya bujang lagi 3. Jadi semua keadaan itu kita ambil berat kepada tidak jatuh talak ataupun tidak berlaku perceraian di antara suami isteri, walaupun dia mengaku 100 kali bujang sekalipun, kerana dia pernah bujang sebelum dia berkahwin. Jadi mengakulah bujang supaya orang nak kat engkau. Tapi sekarang tak payah hari ni. Itu jangan buat main-main mengaku bujang sebagainya. Ustaz jangan tanya saya. Maksudnya orang sekarang pun kan sebut saya dah ada isteri, anak saya ada 12 orang. Jadi saya sebenarnya isteri saya yang pertama tu dah habis dah dia punya kilang. So saya sekarang ingin mendapatkan zuriat daripada awak. Sudikah awak menjadi ibu zuriat saya? Contohnya begitulah. Dia pun benarkan ayat tu yang mahal tu. Maksudnya tak ada masalah lah. Mana itulah kejujuran dan keikhlasan yang sebenar. Jangan pula mengaku saya bujang, tiba-tiba ada isteri yang pertama. Satu menyakiti isteri pertama, satu kedua menipu. Menipu isteri yang kedua yang bakal tadi. Mengaku betul-betul saya ada isteri, anak saya sekian banyak. Kalau sudikah awak menjadi isteri saya? Dia kata saya tak sudi, tapi saya sudi untuk mengandungkan zuriat awak. Okey lah, sama lah tu. Maksudnya boleh, jangan nak menipu lah. Kalau kata nak kahwin pun jangan nak menipu. Walaupun tak jatuh talak, dalam bab ini tak jatuh talak, tapi janganlah suka bermain-main dengan perkataan-perkataan mana, takut tersalah nanti dia akan jatuh kepada perceraian dan sebagainya. Wallahualam. Baik, itu jawapannya. Kita nak lihat pula soalan dari sahabat kita Fadli Muhammad ataupun Mat Syah di Facebook. Saya suka dengan soalannya bila mana dikaitkan dengan drama ataupun filem. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, katanya adakah jatuh talak bagi suami dan isteri yang sah yang berlakon dalam filem, katanya. Yang berlakon dalam filem atau drama tersebut, suami menceraikan isterinya dalam lakonan terbabit, dan apakah nasihat dan tegur Ustaz berkenaan dengan perkara-perkara tersebut? Dia berlakon dia sebutlah kadang-kadang yang heroin tu bukan isteri dia, tapi dia sebut ayat, dia kata aku ceraikan isteri aku.
Kan. Ataupun yang berlakon tu memang isteri dia, heroin tu betul-betul isteri dia, berlakon suami isteri, dia pun sebut, dia kata, saya ceraikan awak dengan talak 1, 2 ataupun 3. Adakah jatuh bila mana berlakon? Silakan. Okey. Salasun jidduhunna jidd wa hazlahunna jiddun an-nikah wa talaq wa raj'ah. Rujuk ke situ. Maksudnya hazlahunna itu berlakon. Hazal ini ialah gurauan ataupun lakonan. Seorang yang berlakon ataupun bergurau, bercerai, bergurau, berkahwin, bergurau dengan rojak, maka semua akan berlaku. Jadi dalam lakonan, kawan-kawan saya ramai yang penerbit dan sebagainya, tolong hati-hati kalau nak buat sketsa ke, nak buat lakonan itu melibatkan suami isteri dan ada dialog itu melibatkan perceraian, jauhkan isteri dan suami yang sebenar. Jauhkan. Hatta guru-guru saya dulu, kalau kita mengajar, saya selalu bagi kuliah, bagi muhadarat kuliah. Dalam kuliah itu ramai-ramai ada isteri kita. Contoh, ada isteri dalam kelompok yang ramai. Kita pun sebut, aku ceraikanlah kamu semua yang ada di hadapan aku. Isteri ada dalam tu, maka jatuh. Sebab isterinya ada dalam tu, kecuali dia tak tahu. Maknanya, aku ceraikan semua yang ada di hadapan aku, kecuali bini aku, isteriku. Contoh, maka tak kenalah bini dia. Maknanya kalau dia sebut macam tu pun jatuh. Begitu juga kalau dia berlakon. Ni isteri kan. Dia berlakon. Saya ceraikanlah awak. Itu dia macam skrip je. Saya tak ada niat. Sekarang maksudnya lafaz itu lafaz soreh. Lafaz yang jelas. Kecuali dia menggunakan perkataan kau baliklah rumah mak engkau, aku tak nak tengok muka engkau. Itu perlu kepada niat. Ketika itu barulah kata benar itu adalah lakonan skrip sahaja, tidak kepada soreh. Tetapi lepas aku pisah dengan engkau, aku lepaskan engkau, aku ceraikan engkau, ini lapah yang jelas menunjukkan perceraian, maka penerbit-penerbit siapa yang buat dialog dan sebagainya, saya nasihatkan supaya kita merujuk kepada ahli-ahlinya, supaya apa yang kita buat tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat sesuatu gimmick sekalipun janganlah mengaibkan agama, nak buka tudung lah dan sebagainya sebagaimana yang berlaku, dan alhamdulillah telah diambil tindakan, di nasihat, kaunseling dan sebagainya. Mungkin ada benda sesuatu yang mempengaruhi dia dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi kes tadi bergurau pun jadi dan bersungguh-sungguh pun jadi. Berlakon pun jadi, bersungguh pun jadi. Kalau nak juga dialog tu ada antara suami isteri, maka orang pelakon perempuan itu janganlah isteri sebenar. Maksudnya dia bukan isteri Mana? Sebab syarat kepada sahnya perceraian itu, syaratnya ialah isteri itu mesti isteri yang sah. Tak boleh isteri yang tidak sah. Maksudnya, contohnya, saya ceraikan isteri Hazrin dengan talak 1000. Tak jatuh kalau ceraikan isteri orang. Kata, kat TV pula tu. Ustaz ni telah menceraikan isteri Hazrin dengan talak 1000. Terus kata, alah jatuh talak lah. Tak jatuh sebab dia bukan bini aku. Contoh gitu. Sebab syarat dia mesti isteri tu milik dia. Kemudian dia tu orang yang balik, orang dan sebagainya. Ada rukun-rukun dan syarat kepada orang yang nak menceraikan dan isteri yang diceraikan. Maka kalau dia berlakon tadi bukan isteri, tak jatuh lah. Sebab bukan isteri dia. Kalau isteri dia, maka akan jatuh lah. Wallahu a'lam. Di situ kena perhatikan. Baik, seterusnya dari sahabat kita juga, Zainu Junah Hanisa Setapa. Baik, itu bacaan namanya. Katanya, Assalamualaikum. Saya bacakan untuk Ustaz. Ini mungkin saya rasa orang Pantai Timur ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Seorang suami telah berkata kepada isterinya, sekiranya kamu pergi ke rumah anakmu, satu talak akan jatuh. Tapi isterinya tidak pergi pada hari itu. 1 tahun kemudian isterinya pergi ke rumah anak itu dan dia dapat tahu. Adakah jatuh talak juga ketika itu, Ustaz? Boleh saya? Sebutan Maharashtra betul dia punya pronunciation dia tu. Tu betul. Baik, terima kasih kepada Kak Zainu Junoh atas soalan yang ditanyakan. Itu seorang suami. Silakan. Ini dia bertaklid lah kan. Okey, baik. Tengok taklid dia sebut apa tu? Sekiranya kamu pergi rumah anak engkau. Sekiranya kamu pergi hari ini rumah anak engkau. Maka dua keadaan situasi yang berbeza. Faham? Kalau dia meletakkan hari ini, maksudnya kalau dia pergi selepas hari ini, maka tak jatuh.
Sebab dia mentaklikkan, dia mengalak. Taklik ni menyangkut. Alaqah ni sangkut. Dia menyangkutkan perceraian itu dengan sesuatu. Jadi dia menyangkutkan, melekatkan perceraian itu dengan hari ini. Maka kalau dia pergi hari ini jatuh lah. Tapi kalau dia pergi besok tak jatuh dah. Kalau kau pergi pukul 12 sekarang, jatuh. Maka pukul 12 tu dia jatuh. Pukul 12 1 minit tak jatuh dah. Itu maksud dia. Kalau dia kata umum, kalau kau pergi jumpa anak engkau tanpa izin aku, jatuh. Kalau dia pergi hari ni, kau besok lusa tolak tungging, sampai ke bila-bila tak jatuh. Maksudnya akan berlakulah taklik itu selama-lamanya. Sebab itu saya nasihatkan pengantin-pengantin muda, baca taklik di belakang surat nikah itu sahaja. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan Hijri dan dia datang mengadu kepada qadi ataupun wakilnya dan diberi bayaran sebanyak, dulu RM1 zaman saya. Zaman sekarang berapa ringgit? Berapa ringgit Berapa ringgit dah? Abang-abang kat luar, bro, berapa ringgit bro? 10. Kalau kita ingat RM10, maksudnya kita baru baca taklik. Hati-hati tu. Isteri kata, berapa bang? RM10. Awak kahwin dengan saya RM1 je, macam mana RM10? Mesti awak baca taklik baru. Taklik baru mana dia dah kahwin baru tu. Ingat-ingat tu. Jadi kalau isteri tanya, berapa sekarang? RM1 aku. Ya kau, RM1 walaupun kita baru baca taklik RM10. Maksudnya kita dah kahwin baru kan. Macam-macam orang lelaki ni. Dia macam-macam lah. Dan dibayar RM10, maka berlakulah perceraian secara khuluk dia sebut situ. Itulah KSULU koma khuluk. Orang kadang-kadang khuluk dia baca tak betul. Maksudnya itu je taklik dia. Jangan buat taklik lain. Saya nasihatkan kepada yang muda, marah macam mana pun jangan kita taklik. Kalau kau keluar, kalau kau pegang handphone, kalau kau buka handphone, sebab kadang-kadang kita duduk atas tanah, tiba-tiba handphone berbunyi, kita pun isteri pun angkat. Dah jatuh tak ada pasal-pasal. Maksudnya keadaan kita marah tu, kita jangan nak buat taklik bagai-bagai. Kerana taklik ini dah tak boleh ditarik balik dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kecuali dalam satu pandangan daripada mazhab Hambali yang boleh ditarik balik, tetapi kena bayar denda tertentulah. Nanti kena merujuk kepada kitab-kitab muktabar, insya-Allah. Insya-Allah. Wow, bahaya ya. Disebut secara umum, maka bila-bila pun akan berlaku, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bila mana berlaku, maka jatuhlah talak tersebut. Itu yang merisaukan kita. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru untuk perbincangan seterusnya. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita kembali untuk teruskan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Pak Suli Romli. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, soalan saya, bolehkah suatu talak jatuh akibat kehilangan yang tidak dapat dikesan akibat bencana dalam tempoh masa yang tertentu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Mungkin daripada sudut kefahaman saya ataupun fikir saya, katanya adalah berkenaan dengan suami ataupun isteri yang hilang, tidak dapat dikesan. Mungkin dalam keadaan bencana ataupun pergi entah ke mana, hilang daripada, tak dapat dihubungi. Jadi adakah jatuh talak dalam situasi ini, Ustaz? Silakan. Okey, baik. Ini adalah cerai ataupun talak. Pahamannya ialah orang hilang ni, macam mafqud, iaitu orang yang hilang ataupun mafqud, ataupun dia taklid dengan sesuatu tiba-tiba hilang dengan disebabkan banjir dan sebagainya. Pun ada dua situasi pada pahaman saya. Iaitu yang pertama, kalau dia kata sekiranya pen ni ataupun barang berharga dia tu hilang, sebab kau hilangkan, jatuh talak. Contohlah, tiba-tiba dia hilang tu bukan sebab kecuaian isteri, bukan sebab kecuaian isteri. Contohnya kasutnya isteri dah simpan elok, tiba-tiba orang datang curi ataupun dilarikan orang, maka ketika tak jatuh. Sebab itu bukan dalam kuasa sang isteri, mana dia ni tidak mampulah sebab orang curi ataupun dibawa oleh arus dan sebagainya. Dalam bab al-mafqud, kita benda yang hilang, maka di sana ada hukum tertentu, seperti contohnya seorang suami dia keluar pergi overseas, mungkin kerja, tiba-tiba tak balik.
apa sebab dia tak balik dan sebagainya, itu kita tak tahu. Mungkin mati, mungkin dia tak ada putus hubungan, ataupun bateri handphone kon dan sebagainya. Mungkin dia kahwin lain di negara lain pun, kita pun wallahualam tak tahu. Maka ketika itu sekiranya si isteri masih lagi menunggu dan redha, tak ada masalah. Yang timbulnya ialah bila ada belakang surat nikah taklid kita tu merujuk ke situ, meninggalkan tanpa memberi nafkah sebanyak 4 bulan dan mengadu ia kepada pihak yang berkuasa. Mana dia mengadu suaminya tak ada dan sebagainya. Setelah dicari, diwar-warkan. Ada riwayat kata sama 2 tahun diwar-warkan, dicari terlebih dahulu sebelum diisytiharkan, dipanggil mafqud ataupun orang hilang. Bila sebut dah orang hilang, maka si isteri telah layak untuk berkahwin dengan orang lain. Lepas dia berkahwin, maka tiba-tiba baliklah sang suami tadi selepas 2 tahun ataupun setelah telah dinyatakan oleh pihak berwajib, pihak berkuasa bahawasanya dia telah boleh berkahwin. Maka pada ketika itu sang suami hendaklah menerima hakikat, suami yang hilang tadi menerima hakikat bahawasanya melepaslah aku. Tak dapat apa-apa dah. Sebab dia telah pun berkahwin dengan yang lain. Jadi perkahwinan itu sah dan suami yang pertama tadi menerimalah nasibnya sebagai cubaan dalam hidup dia. Tapi kalau suami yang kedua kata, aku pun tengok kesian dekat dia ni kan. Tanya pula isteri, macam mana ni suami awak dia baik dulu, kecuali suami yang nakal kan, ini baik pun. Itu saya duk fikir, kalau saya suami 2 tak boleh pula kan contohnya. Maka diberi pilihan lah pada ketika itu dengan majlis suluh ataupun kaunseling daripada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi dalam tempoh kehilangan tersebut, kalau dia tidak merujuk sebagai orang yang tak dapat nafkah, macam dia pergi operasi dan sebagainya, maka dia tak jadi perceraian, kecuali dia pergi mengadu tak dapat nafkah, tak dapat begitu, dan ini maka ketika itu barulah dibawa kepada mahkamah untuk diputuskan. Ini masuk dalam bab orang yang mafqud ataupun orang yang hilang. Orang yang hilang. Baik, itu jawapannya. Dan untuk di hujung ini, mungkin soalan ini jarang ditanya ataupun dikeluarkan, tetapi mungkin kita nak dapatkan kefahaman dengan lebih dalam pada hari ini berkenaan dengan talak 1 dan talak 2. Kalau 1 dan 3 mungkin kita nampak perbezaannya. Tapi kalau 1 dan 2, kenapa diletakkan juga talak 1, 2 dan 3? Sedangkan kita melihat talak 1 dan talak 2 adalah lebih kurang sama saja. Cuma kita nak tahu di mana perbezaan dan kenapa diberikan peluang untuk 1 dan 2, kenapa? Dan mungkin sedikit juga nak ditanyakan kepada ustaz berkenaan dengan satu konsep yang selalu disebut, dengan izin saya nyatakan istilahnya, Cina buta. Biasanya ada orang yang bila mana dia dah terlepas, dia menyesal, dia kata alamak, cadangnya 1 macam mana boleh terlepas di mulut 3, dia kata. Jadi nak perbetulkan balik situasi itu dalam keadaan nak kembali kepada isterinya yang asal. Jadi bagaimana kaedah yang dimaksudkan dengan istilah Cina buta tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Kesian, minta maaf sahabat-sahabat saya yang menonton ni yang daripada kalangan Cina. Ini istilah lama, kuno dululah. Kalau yang betulnya istilah dia disebut sebagai apa Ustaz? Ini dipanggil, bukan, tapi dah masyhur, dah melekat Cina, yang itu. Ini nak sebut apa? Kambing hitam ke benda tak tahulah. Susah, saya pun dah tercina buta dalam kepala ni. Maksudnya okeylah, tak apa, minta maaf ya sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada kaum Cina. Ini bahasa dulu kuno, macam tembikai itulah orang Kelantan panggil timun Cina. Tak kena mana pun kan. Bila tanya tu, dulu orang Cina datang ke Kelantan, dia tanam tembikai ni, biji ni. Maka yang mula menanam secara banyak ialah orang Cina di Kelantan. Maka lekatlah namanya timun Cina. Tembikai lah, semongko. Ni Jawa ni cakap semongko. Semangka ke semongko? Orang Banjar semangka. Okey. Dia kena angkat kening. Semangka. Jadi okey, tak apalah Cina buta, imam apa sekalipun. Iaitu perkahwinan seorang laki-laki dengan isteri orang yang telah habis iddah talak 3. Talak 3. Maksud juga kenapa talak 1, talak 2 tu? Talak 1, talak 2 bagi memikir. Cerai 1 fikir, kehidupan aku bersendirian macam ni, susah. Rujuk baliklah. So 1 dan 2 itu adalah tempoh kematangan untuk berfikir. Itu ringkasnya begitu.
bila ketiga tu kau dah 3 kali dah melampau lah kau ni kan. Dah 3 kali tak fikir-fikir lagi. Maka bila dah 3 kali kau tak boleh dah kahwin dengan rujuk isteri kau ni. Kau tidak akan rujuk je. Yang cerah dekat nak habis dah rujuk. Cerah habis rujuk. Ini 3 dah 3 maka kau tak boleh rujuk kembali kecuali setelah ditinggalkan oleh suami yang kedua dan habis iddah. Okey, seorang yang telah menceraikan isterinya sebanyak 3 ataupun ke atas, maka dia tak boleh merujuk semula dengan rujuk ataupun dengan akad baru. Tak boleh. Kecuali setelah isteri kamu yang diceraikan itu 3 dan ke atas itu telah berkahwin dengan seorang laki-laki lain dan telah bersama walaupun sekali. Syaratnya kena bersama. Kalau kahwin tak ada bersama tak kira. Dia kena bersama seperti mana yang kamu bersama dengan dia dulu sekali, kemudian dia bercerai dan habis iddah, barulah kamu boleh akad baru. Supaya kamu fikir. Dan si isteri yang jadi isteri kepada suami yang kedua dia pula, dia kata, bang, jangan ceraikan saya lah. Perbuatan itu, ada perjanjian, iaitu kamu kahwin dengan bini saya, gila talak, gila talak. Kau mesti cerai, kau tidak? Aku ayah. Yang itu yang berlakunya panggil Cina buta. Saya pernah tanya, kenapa beritahu macam tu? Sebab dulu ada di kampung seorang Cina yang jadi pak sanggup untuk kahwin. Dan dia buta, tak nampak sebab isterinya hodoh. Jadi dia pun sanggup, orang Cina buta. Manakala Cina yang buta ini sanggup jadi suami kepada isterinya, kemudian bersama, cerai, habis dah kahwin semula. Kalau bagi yang Melayu celek, dia tak lepas. Mana dia dapatkan isteri tu, dia tak nak ceraikan. Jam. Dia nak ketuk pintu. Woi, cepatlah. Cerailah bini aku tu. Woi, aku dah bagi 1,000 tau. Dia jadi isu lain. Itu sebenarnya. Maka itulah tempoh untuk, tempoh untuk menunggu. Tempoh untuk menunggu 1, 2 sehinggalah ketiga. Yang 3 itu hendaklah fikir betul-betul sehingga diberi tempoh kepada orang lain untuk memiliki seketika isteri itu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin yang ini sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita, dan kita minta Ustaz untuk berikan kepada penonton-penonton berkenaan dengan, kalau kita faham Allah tidak suka pasangan bercerai, walaupun halal tapi tidak disukai, tapi kenapa tetap dibenarkan? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton berkenaan dengan peranan seorang suami supaya dia diketua keluarga yang baik, supaya tidak berlakunya penceraian. Secara ringkas dari Ustaz, silakan. Okey, baik, suami-suami yang baik, adik-adik dan abang sekalian, maka balik semula, mana setiap kehidupan kita pasti ada kesilapan, kesalahan kita sendiri pun ada kesalahan dan kesilapan yang kita buat dan sebagainya. Maka daripada kesimpulannya ialah apabila berlaku sedikit kesalahan dan kesilapan, kita hapuskan dengan cepat ataupun hilangkan, maafkan dengan segera. Begitu juga dalam sepahaman suami isteri ini adalah ada sifat toleransi di antara satu sama lain. Mungkin dia buat silap hari ini, mungkin kita buat silap esok, dan berlaku kesilapan dalam kehidupan kita sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, kullu ibn adam khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesilapan dan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu ialah kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuklah kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas dalam kehidupan kita. Pandulah dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sunnah Nabi, pasti kita akan berjaya dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah rumah tangga kita kekal abadi til jannah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sedikit doa Ustaz, silakan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya Fattah wa ya Alim wa ya Wadud. Duhai Allah, pengikat hati insan, ya Allah, ikatkan hati kami dengan pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan-pasangan yang baik, soleh dan solehah, penyeri hidup kami, anak-anak kami, ya Allah, yang akan menenangkan pintu hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, pandulah kami dengan panduan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami sentiasa dalam dakapan kasih rahmat Engkau, ya Allah. Ya Ilahi ya Rabbal Alamin, ampunan buat dosa-dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami muslimin muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman dan ahli panel bintang ilmuwan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dengan topik perbincangan tafsir dan taranum surah Sad ayat 1 hingga 3. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.